don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswati Murni terhadap kenyataan Razali. InsyaAllah maka tamatlah riwayat 6 Jahanam. Bersatu bakal mengadakan perhimpunan agung khas pada awal bulan depan dan dilihat menjadi langkah parti itu meminda sebahagian daripada perlembagaannya. Parti itu mengambil tindakan tersebut selepas 6 daripada ahli parlimennya mengambil pendirian sendiri dengan memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Mari kita dengar respon detail daripada Iswati Murni. Dia akan jawab komen macam biasa. Alright. Habis cerita tu. Cerita bersatu nak pergi pecat 6 orang 6 Jahanam tu. Kan? Tapi sebelum kita bolehlah. 6 Jahanam. Okey. 6 Jahanam dipanggil geng tu. InsyaAllah. Tamatlah riwayat 6 Jahanam. Bersatu bakal mengadakan perhimpunan agung khas pada awal bulan depan dan dilihat menjadi langkah parti itu meminda sebahagian perlembagaannya. Parti itu mengambil tindakan tersebut setelah 6 daripada ahli parlimennya mengambil pendirian sendiri dengan memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Menurut notis dikeluarkan, Hamzah Zainuddin selaku Setiausaha Agung, perhimpunan khas tersebut dijadual berada di Shah Alam pada 2 hari bulan Mac ini. Normally emergency EGM Emergency General Meeting biasanya diadakan untuk meminda terutama peruntukan atau undang-undang secara khas, terutama melibatkan perkara-perkara sebeginilah, dan berkemungkinan besar akan ada sebab dia orang tengah ambil tindakan undang-undang sekarang ini. Tindakan undang-undang, tetapi dalam masa sama hendak bertindak memecat. Bersatu dijangka pindah perlembagaan parti pada perhimpunan agung khas. Bersatu akan mengadakan perhimpunan agung khas pada 2 Mac ini dan dijangka meminda perlembagaan parti susulan tindakan 6 ahli parlimen parti itu menyata sokongan terhadap pentadbiran kerajaan perpaduan dipimpin oleh Perdana Menteri. Ketua penerangannya Datuk Razil Idris berkongsi surat maklumat mengenai perhimpunan khas itu. InsyaAllah maka tamatlah riwayat 6 ahli parlimen. Mudah-mudahan Bersatu kembali bangkit dan terus mara. Tapi dalam masa sama, Muhyiddin Yassin kata mesyuarat ahli Majlis Tertinggi Bersatu meluluskan draft pindaan perlembagaan berkaitan pengosongan kerusi ahli parlimen bagi membolehkan pilihan raya kecil diadakan sekiranya ini bertindak memberi sokongan kepada pihak lawan. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin berkata pindaan akan dibentangkan pada 2 Mac minggu hadapan. Baik. Kita ada macam ni. Okay. 6 orang yang kita sebut tadi daripada Bersatu telah pun menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Okay. 6 orang telah pun menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Tetapi mereka tidak keluar daripada Parti Bersatu, 6 orang ni, termasuk Bukit Kantang. Isu dia adalah, boleh tak, adakah dikira mereka lompat parti? Berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin pada tahun 2021, itu tidak dikira lompat parti. Kenapa? Kerana menyatakan sokongan itu dikira sebagai bukan lompat parti. Baik. Kalau bukan lompat parti, jadi bagaimana kita nak melakukannya? Kalau dipecat, dah kira okey lah, tak payah kosongkan kerusi. Kalau dia orang letak jawatan, itu kira sebagai inilah, sebagai lompat parti lah. Tapi since dia orang tak letak jawatan, dia orang minta dipecat, kalau dipecat dikira tidak mengosongkan kerusi. Itu yang dinyatakan sewaktu Muhyiddin Yassin, kerajaan itu buat akta anti lompat parti. Baik. So akhirnya mereka kata kita pindahlah perlembagaan. Kita sekarang pindah perlembagaan, sesiapa yang menyatakan sokongan kepada selain daripada yang berlawanan dengan kehendak parti, maka dikira telah pun mengosongkan kerusi, i.e. telah pun lompat parti. Now, isu dia begini. Adakah pindaan perlembagaan itu retrospektif? Arti kata, adakah boleh dia dibawa balik ke belakang untuk kenakan 6 orang itu? Ataupun dia bersifat ke depan saja? 6 orang tu tak boleh kena, tuan-tuan. Itu persoalan. Boleh kena, tak boleh kena. Itu persoalan. Jadi kalau tak boleh kena, still tak boleh selesaikan masalah ini. And that's why bila mereka bawa perkara ini ke mahkamah, satu isu yang sangat menarik untuk saya nak dengar di mahkamah. Adakah dikira lompat parti di atas satu akta yang sebenarnya
ada loophole yang dicipta oleh Bersatu sendiri. Sekarang ni Bersatu sendiri yang cipta loophole itu. So, bila Bersatu dah cipta loophole itu, kita kata, dah kena pada mereka sendiri. So, sekarang ni dia nak gubal satu undang-undang perlembagaan parti untuk kenakan 6 orang ini. Jawapannya boleh atau tidak? Most likely tak boleh. Kalau dia jadi boleh, tuan-tuan. Kalau dia jadi boleh, erti kata dia telah menyanggah Antar Akta Lumba Parti satu hal. 6 orang ini boleh bawa perkara ini ke mahkamah dan minta mahkamah interpretkan. Adakah dikira mereka lompat parti hanya kerana parti mereka telah mewujudkan satu perlembagaan yang dikatakan mereka telah lompat setelah mereka menyatakan sokongan, bukan sebelum. Sedangkan sebelum itu tak ada masalah. Ini cerita-cerita yang mungkin kita boleh dengar nanti. Menarik untuk kita nak bawa. Itu saya kata undang-undang ni menarik kalau tuan-tuan faham. Kalau tuan-tuan faham, menarik cerita ni. Okay. Habis. Tadi ada member hantar kat saya lah kan tentang proceeding Muhyiddin Yassin. So dia tanya, tak faham lah bang, kenapa Muhyiddin Yassin proceeding dia ditangkap? Semua proceeding kes Muhyiddin digantung. Mahkamah Session hari ini pada Khamis membenarkan permohonan pihak pendakwaan bagi mendapatkan perintah penggantungan sementara proceeding bagi 3 lagi kes amla berjumlah 200 juta yang dihadapi Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sementara menunggu rayuan pihak pendakwaan di Mahkamah Rayuan Putrajaya atas pembebasan bekas Perdana Menteri itu, atas 4 kes mengundurkan kedudukannya untuk suapan berjumlah 232 juta bagi Bersatu berkaitan projek Jana Wibawa. Ketika membaca keputusan itu, Hakim Azura Alwi berkata mahkamah memutuskan bahawa permohonan pendakwaan untuk menggantung dan menangguhkan sepenuhnya prosedur di mahkamah telah dibenarkan. Ia sehinggalah pelupusan kes rayuan berkaitan selaku pemohon bagi rayuan notis pada 15 Ogos diketahui. Alright. Cerita pasal apa ni Is? Tak faham lah. Okay. Muhyiddin Yassin tak kena dakwa ke? Kalau tuan-tuan ingat, yang saya cerita awal tadi pasal masa darurat itu, bagaimana 300 juta, 200 juta telah masuk dalam akaun Bersatu. Dan pendedahan itu dibuat daripada audited account Bersatu sendiri pada tahun 2020, audited account tahun 2020-2021. Dan saya adalah antara orang yang mendedahkan tentang audited account tersebut. Masih ada dalam YouTube, tuan-tuan boleh cari. Saya dedahkan bagaimana pada tahun 2020-2021, Parti Bersatu menerima 200 juta antaranya daripada Buhari Equity untuk nak melepaskan pembatalan kes LHDN. Okay? Itu satu cerita. Disebabkan oleh itu, maka Muhyiddin Yassin didakwa. Satu di bawah rasuah. Satu lagi dakwaan di bawah amla. Isu dia, dan ini yang menarik. Di bawah rasuah, pendakwa peguam bela mempersoalkan tentang forming the charge, pembentukan tuduhan tersebut sebagai defektif. Ini bukan kali pertama. So, bagaimana kita mempersoalkan bagaimana satu kes berprofil tinggi boleh disediakan oleh peguam pendakwa raya yang seolah-olah tidak berpengalaman. Adakah ini benar ataupun sekadar daulah terpendam? Sedangkan forming charge, nak bentuk charge bahawasanya kamu pada sekian masa, sekian tarikh telah melakukan kesalahan sekian di tempat sekian, di tempat sekian, dan itu ada satu kesalahan di bawah section sekian. Benda itu, benda paling asas kita belajar dalam undang-undang tu. Dalam kelas undang-undang, benda paling asas. Dia macam kalau kita belajar matematik, kita kena belajar mengira dahulu. 1, 2, 3, 1 campur 2, 2 campur 2, 4. Benda tu paling asas. Yang asas tu pun diorang gagal nak sediakan. Jadi saya kata tempoh hari kepada pendakwa raya, kalau betul dia persoalkan pun, kenapa nak pergi, kenapa nak pergi rayu? Kenapa tak amend je? Kalau tuan-tuan ingat, pada kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila kes liwat 1, Villa Trivoli itu dikatakan tak wujud pada tarikh tersebut. So, peguam bela lawan. Dia kata, tarikh tu Villa Trivoli tak wujud lagi. Apa yang pendakwa raya buat? Dia ubah. Dia change the charge. Change the charge lah.
Apa isu dia? Tukarlah charge dia kepada charge yang lain. So, diorang merayu disebabkan oleh DAA, Discharge Amounting to Acquittal. Now, disebabkan oleh diorang ada DAA dekat situ, dia lepas rasuah. Forming rasuah tu yang masalah. Tapi amla okey. Forming charges amla tu okey. Cuma pendakwa raya nak supaya amla dan rasuah itu dibicarakan serentak. Sebab dua-dua ni berkaitan. Jadi sebab itu, pending kepada kes apa orang kata rayuan, pending kepada rayuan untuk yang dijatuhkan hari itu, yang digugurkan, maka kes yang berkaitan amla ni pun ditangguh prosiding supaya dapat disekalikan. Itu saja, bukan bermakna Muhyiddin Yassin tak bersalah. Belum lagi, kes belum jalan lagi. Okay? Kes belum jalan lagi. So dalam masa sama, ini cerita menantu Muhyiddin pula. 47 saksi kes rasuah wang haram Adam Radlan. Seramai 47 saksi akan dipanggil memberi keterangan dalam pembicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dihadapi Timbalan Ketua Bahagian Parti Bersatu Segambut Adam Radlan. Perkara itu dimaklumkan oleh pendakwa raya. Hari ini sebutan kes untuk status pertuduhan di bawah pengubahan wang haram untuk dibicara bersama dengan pertuduhan predikat iaitu rasuah. Itu tadi. So kalau biasanya rasuah dia akan ada pengubahan wang haram, itu di bawah amla. Pendakwaan memohon kes terbabit dibicara bersama. Sementara itu, Peguam Alastair Brandah Norma yang mewakili Adam Radlan tidak membantah untuk pertuduhan rasuah dihadapi anak gaulnya dibicara bersama. Setelah mendengar maklumat dan permohonan, justru saya tetapkan sebutan pada 27 Mac ini. Sebelum ini, Hakim Tuzal pada tahun lalu, Adam Radlan mengaku tidak bersalah atas 5 pertuduhan rasuah dan 7 pengubahan wang haram setelah dia awal di Mahkamah Kuala Lumpur dan Shah Alam. Okey. Okey. Dan ini adalah kes Muhyiddin lepas tanpa bebas. Kes rasuah 232.5 juta yang berlaku pada Ogos tahun lepas. Ogos 2023. So, menantu dia, Muhyiddin Yassin, sekarang didakwa. Adakah lepas? Belum lagi. Kes ni belum berjalan, kita kata. Kes itu belum berjalan. Okay, so saya baca detail sedikit lagi. Menurut notis yang dikeluarkan Hamzah Zainuddin selaku Siasat Agung, Perhimpunan Agung Khas tersebut dijadual diadakan di Shah Alam Selangor pada 2 Mac. Menyambut pengalaman tersebut, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris yang memberikan bayangan tidak ada lagi mana wakil rakyat parti itu mampu menggariskan secara sepihak. InsyaAllah maka tamatlah riwayat 6 Jahanam. Bersatu kembali bangkit dan marah. Terus tulis pengurusi Bersatu Terengganu itu di media sosial Facebooknya. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kajian apa pada anda pihak Anuar Ibrahim. Assalamualaikum.